Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Dasar menetapkan 30% kota wanita sebagai pembuat keputusan atau ahli lembaga pengarah syarikat dilihat sebagai tindakan merugikan. Bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tan Sri Rafidah Aziz berkata, wanita tidak sepatutnya diibaratkan sebagai kekabu untuk memenuhkan ruang dijadikan bantal. Beliau menegaskan ramai wanita layak mengisi jawatan penting, tetapi peratusan had itu menghalang potensi golongan terbabit memegang jawatan tinggi. Siapa yang bawa idea 30% kota mempunyai agenda tersendiri, sebab lepas itu dia boleh masukkan kawan-kawan menjadi ahli lembaga pengarah syarikat. Kalau kita lihat kepada kemahiran, kecekapan, kemampuan dan sebagainya, kita tidak memerlukan kota ini. Kalau wanita itu ada kelayakan dan pengalaman, ambil sajalah. Rugilah organisasi itu jika tidak mengambil wanita yang betul-betul layak berbanding lelaki, dipilih hanya kerana malas mencari calon wanita yang layak mengisi kekosongan itu. Katanya menerusi podcast Keluar Sekejap yang dihostkan Khairi Jamaluddin dan Syahril Sufyan Hamdan hari ini. Walaupun 30% itu hanya sebagai asas dan jumlah boleh ditambah, Rafidah berkata masih ada syarikat menggunakan alasan itu untuk tidak melantik wanita berkelayakan. Bagi kebanyakan orang, 30% itu bukan baseline, sebaliknya perlu dipatuhi, dan jika jumlah itu sudah dicapai, mereka anggap sudah cukup kota. Mereka pasakkan perkara itu, walhal masih banyak calon yang sesuai. Sepatutnya, lihat sekeliling mereka yang bagus, jadikan sebagai lembaga pengarah, bukan susah sangat pun sehingga wanita itu kena berhenti kerja. Buatlah headhunting, mengesan calon yang layak, katanya. Dasar menetapkan 30% kota wanita sebagai pembuat keputusan atau ahli lembaga pengarah syarikat dilihat sebagai tindakan merugikan. Bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tan Sri Rafidah Aziz berkata, wanita tidak sepatutnya diibaratkan sebagai kekabu untuk memenuhkan ruang dijadikan bantal. Beliau menegaskan ramai wanita layak mengisi jawatan penting, tetapi peratusan had itu menghalang potensi golongan terbabit memegang jawatan tinggi. Siapa yang bawa idea 30% kota mempunyai agenda tersendiri, sebab lepas itu dia boleh masukkan kawan-kawan menjadi ahli lembaga pengarah syarikat. Kalau kita lihat kepada kemahiran, kecekapan, kemampuan dan sebagainya, kita tidak memerlukan kota ini. Kalau wanita itu ada kelayakan dan pengalaman, ambil sajalah. Rugilah organisasi itu jika tidak mengambil wanita yang betul-betul layak berbanding lelaki, dipilih hanya kerana malas mencari calon wanita yang layak mengisi kekosongan itu. Katanya menerusi podcast Keluar Sekejap yang dihostkan Khairi Jamaluddin dan Syahril Sufyan Hamdan hari ini. Walaupun 30% itu hanya sebagai asas dan jumlah boleh ditambah, Rafidah berkata masih ada syarikat menggunakan alasan itu untuk tidak melantik wanita berkelayakan. Bagi kebanyakan orang, 30% itu bukan baseline, sebaliknya perlu dipatuhi, dan jika jumlah itu sudah dicapai, mereka anggap sudah cukup kota. Mereka pasakkan perkara itu, walhal masih banyak calon yang sesuai. Sepatutnya, lihat sekeliling mereka yang bagus, jadikan sebagai lembaga pengarah, bukan susah sangat pun sehingga wanita itu kena berhenti kerja. Buatlah headhunting,
mengesan calon yang layak, katanya. Dasar menetapkan 30% kota wanita sebagai pembuat keputusan atau ahli lembaga pengarah syarikat dilihat sebagai tindakan merugikan. Bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Tan Sri Rafidah Aziz berkata, wanita tidak sepatutnya diibaratkan sebagai kekabu untuk memenuhkan ruang dijadikan bantal. Beliau menegaskan ramai wanita layak mengisi jawatan penting, tetapi peratusan had itu menghalang potensi golongan terbabit memegang jawatan tinggi. Siapa yang bawa ide 30% kota mempunyai agenda tersendiri, sebab lepas itu dia boleh masukkan kawan-kawan menjadi ahli lembaga pengarah syarikat. Kalau kita lihat kepada kemahiran, kecekapan, kemampuan dan sebagainya, kita tidak memerlukan kota ini. Kalau wanita itu ada kelayakan dan pengalaman, ambil sajalah. Rugilah organisasi itu jika tidak mengambil wanita yang betul-betul layak berbanding lelaki, dipilih hanya kerana malas mencari calon wanita yang layak mengisi kekosongan itu, katanya menerusi podcast Keluar Sekejap yang dihoskan Khairi Jamaluddin dan Syahril Sufyan Hamdan hari ini. Walaupun 30% itu hanya sebagai asas dan jumlah boleh ditambah, Rafidah berkata masih ada syarikat menggunakan alasan itu untuk tidak melantik wanita berkelayakan. Bagi kebanyakan orang, 30% itu bukan baseline, sebaliknya perlu dipatuhi, dan jika jumlah itu sudah dicapai, mereka anggap sudah cukup kota. Mereka pasangkan perkara itu, walhal masih banyak calon yang sesuai. Sepatutnya, lihat sekeliling mereka yang bagus, jadikan sebagai lembaga pengarah, bukan susah sangat pun sehingga wanita itu kena berhenti kerja. Buatlah headhunting, mengesan calon yang layak, katanya. Dasar menetapkan 30% kota wanita sebagai pembuat keputusan atau ahli lembaga pengarah syarikat dilihat sebagai tindakan merugikan. Bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Tan Sri Rafidah Aziz berkata, wanita tidak sepatutnya diibaratkan sebagai kekabu untuk memenuhkan ruang dijadikan bantal. Beliau menegaskan ramai wanita layak mengisi jawatan penting, tetapi peratusan had itu menghalang potensi golongan terbabit memegang jawatan tinggi. Siapa yang bawa ide 30% kota mempunyai agenda tersendiri, sebab lepas itu dia boleh masukkan kawan-kawan menjadi ahli lembaga pengarah syarikat. Kalau kita lihat kepada kemahiran, kecekapan, kemampuan dan sebagainya, kita tidak memerlukan kota ini. Kalau wanita itu ada kelayakan dan pengalaman, ambil sajalah. Rugilah organisasi itu jika tidak mengambil wanita yang betul-betul layak berbanding lelaki, dipilih hanya kerana malas mencari calon wanita yang layak mengisi kekosongan itu, katanya menerusi podcast Keluar Sekejap yang dihoskan Khairi Jamaluddin dan Syahril Sufyan Hamdan hari ini. Walaupun 30% itu hanya sebagai asas dan jumlah boleh ditambah, Rafidah berkata masih ada syarikat menggunakan alasan itu untuk tidak melantik wanita berkelayakan. Bagi kebanyakan orang, 30% itu bukan baseline, sebaliknya perlu dipatuhi, dan jika jumlah itu sudah dicapai, mereka anggap sudah cukup kota. Mereka pasangkan perkara itu, walhal masih banyak calon yang sesuai. Sepatutnya, lihat sekeliling mereka yang bagus, jadikan sebagai lembaga pengarah, bukan susah sangat pun sehingga wanita itu kena berhenti kerja. Buatlah headhunting, mengesan calon yang layak, katanya. Dasar menetapkan 30% kota wanita sebagai pembuat keputusan atau ahli lembaga pengarah syarikat dilihat sebagai tindakan merugikan. Bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Tan Sri Rafidah Aziz berkata, wanita tidak sepatutnya diibaratkan sebagai kekabu untuk memenuhkan ruang dijadikan bantal.
Beliau menegaskan ramai wanita layak mengisi jawatan penting, tetapi peratusan had itu menghalang potensi golongan terbabit memegang jawatan tinggi. Siapa yang bawa ide 30% kota mempunyai agenda tersendiri, sebab lepas itu dia boleh masukkan kawan-kawan menjadi ahli lembaga pengarah syarikat. Kalau kita lihat kepada kemahiran, kecekapan, kemampuan dan sebagainya, kita tidak memerlukan kota ini. Kalau wanita itu ada kelayakan dan pengalaman, ambil sajalah. Rugilah organisasi itu jika tidak mengambil wanita yang betul-betul layak berbanding lelaki, dipilih hanya kerana malas mencari calon wanita yang layak mengisi kekosongan itu. Katanya menerusi podcast Keluar Sekejap yang dihostkan Khairi Jamaluddin dan Syahril Sufyan Hamdan hari ini. Walaupun 30% itu hanya sebagai asas dan jumlah boleh ditambah, Rafida berkata masih ada syarikat menggunakan alasan itu untuk tidak melantik wanita berkelayakan. Bagi kebanyakan orang, 30% itu bukan baseline, sebaliknya perlu dipatuhi, dan jika jumlah itu sudah dicapai, mereka anggap sudah cukup kota. Mereka pasakkan perkara itu, walhal masih banyak calon yang sesuai. Sepatutnya, lihat sekeliling mereka yang bagus, jadikan sebagai lembaga pengarah, bukan susah sangat pun sehingga wanita itu kena berhenti kerja. Buatlah headhunting, mengesan calon yang layak, katanya.